Kita sebut Adni, dia sebut Eden. Nama tu sama sebenarnya. Jadi syurga Adni itu syurga Eden ni lah. Nabi Adam tu dulu duduk dalam syurga Adni, syurga Eden. Maka di sana ditumbuhkanlah Tuhan Allah daripada tanah berbagai-bagai pohon yang permai. Dalam syurga, mengikut kitab Bible ni, banyak pokok juga, sama juga macam syurga orang Islam. Pokok-pokok yang permai kepada pandangan mata dan baik untuk dimakan. Buah-buah dia semua boleh makan, sama juga. Dan lagi adalah pohon Al-Hayat di tengah-tengah taman itu. Dekat tengah-tengah syurga ni tadi ada satu pokok, nama dia pokok kehidupan. Yang ni dalam Islam dia tak cerita. Tapi kita kena ingat, dalam Islam dia ada cerita tentang pokok Sidratul Muntaha. Sedangkan syurga ma'wa tu dekat Sidratul Muntaha, pokok bidara tu. Boleh jadi ini pokok Sidratul Muntaha, kita tak tahulah. Pokok hayat dan pokok pengetahuan akan hal baik dan jahat. Maka daripada Eden mengalirlah suatu sungai. Dalam syurga Eden tu ada satu sungai akan membasahkan taman itu. Maka daripada tempat itu dibahagikan sungai itu 4 batangnya. Sungai dalam syurga tu pecah 4. Kalau ikut hadis Nabi memang ada cerita tentang sungai ni. Masa Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, dekat pokok tu tadi, Nabi Muhammad dia nampak 4 sungai. 2 sungai yang zahir, 2 sungai yang batin. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Jadi Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah keduanya ini?" Dia menjawab, "Adapun 2 yang batin itu ialah 2 sungai di syurga. Sedangkan 2 yang zahir itu adalah sungai Nil dan sungai Furat." Nabi Muhammad dia nampak 4 sungai. 2 sungai itu sungai syurga, 2 lagi itu sungai Nil dekat Mesir dan sungai Furat dekat Iraq sekarang. Nampak ada persamaan dengan cerita dalam kitab Bible. Kita pun faham kitab Bible ni dia dah terseleweng, bercampur macam-macam kan. Tapi ada sisa-sisa dia tu yang sama dengan agama Islam. Adapun nama sungai yang pertama itu Paizen. Nama sungai itu Paizen. Iaitulah yang melengkung seluruh tanah Hawilah, tempat ada emas. Dalam syurga ni maksud dia ada tanah-tanah, bumi-bumi yang diperbuat daripada emas. Maka emas dari tanah itu baik adanya, dan di sana pun ada hablur, batu-batu dan permata. Maka nama sungai yang kedua itu Gihon, iaitu melengkung seluruh tanah Kush. Sungai yang ketiga itu Tigris. Tigris ni dekat Iraq. Dan sungai yang keempat itu Furat. Kita nampak ada sikit-sikit persamaan. Nabi Muhammad dia nampak sungai Nil dan sungai Furat. Sedangkan dalam Bible dia cerita sungai Furat dan sungai Tigris. Boleh jadi sungai Gihon itu ialah sungai Ganga di India. Dan boleh jadi juga sungai Paizen itu ialah sungai Nil. Wallahu a'lam. Tapi Nabi Muhammad memang dia nampak 4 sungai. Dalam Bible dia cerita 4 sungai juga. Satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad dia ceritakan tentang sungai-sungai dalam syurga ni. Dia kata Sayhan, maksud dia sungai Sayhan satu, wa Jaihan dan sungai Jaihan, wal Furatu dan sungai Furat, wan Nil dan sungai Nil, 4 sungai. Kullaha min anharil jannah. Kullah ni semuanya daripada sungai syurga. Kata Nabi Muhammad, 4 sungai ni asal dia daripada syurga. Sungai Sayhan, sungai Jaihan, sungai Furat dan sungai Nil. Boleh jadilah sungai Sayhan ini ialah sungai Tigris di Iraq. Sungai Jaihan ni ialah sungai Ganga di India. Sungai Furat ni sungai Furat lah, Euphrates di Iraq. Dan sungai Nil di Mesir. Boleh jadi begitu. Disokong pula satu hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu mengalirlah 4 sungai dari syurga. Sungai Furat, sungai Nil, sungai Sayhan dan sungai Jaihan. Jadi betul lah, ada 4 sungai mengikut pandangan agama Islam, dan ada 4 sungai mengikut pandangan agama Kristian. Sama. Baik, kita sambung apa yang dikatakan dalam kitab Bible. Maka diambil oleh Tuhan Allah akan manusia, diambil Nabi Adam tadi, diletakkannya dalam Taman Eden.
supaya diusahakan dan dipeliharakannya. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia, kepada Adam. Katanya, adapun buah-buah segala pohon yang dalam taman ini boleh engkau makan sesukamu. Maksud dia dalam syurga Adni tu ada banyak buah-buah dan boleh makan buah yang mana saja. Sekali imbas kita tengok gambaran ini samalah macam gambaran syurga mengikut agama Islam. Asalnya pun kitab Bible ni asalnya dulu-dulu kitab betul juga. Sebab dalam Bible ni dia terkandung kitab Taurat, kitab Zabur, suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi, tapi dah bercampur dengan tulisan ahli sejarah, dengan pengubah suaian orang-orang, dah bercampur dah. Dengan hadis-hadis para nabi-nabi terdahulu dah bercampur gaul, tak tahu yang mana satu firman Tuhan. Tapi kalau Quran, semua tu firman Tuhan. Dia tak ada masuk dalam tu hadis, tak masuk. Kata-kata ahli sejarah tak masuk. Dia semua firman Tuhan. Sebab itu Quran dikatakan kitab suci. Nak tahu satu kitab tu suci ke tidak, dalam dia tu bercampur tak dengan benda lain selain daripada firman Tuhan. Kitab Quran dia ada firman Tuhan saja, wahyu saja. Dia tak campur dengan lain-lain. Sebab tu dia suci. Kitab Bible ni dah bercampur lah. Sebab tu dia katakan tak suci lah. Okey, lagi dalam Bible Yehezkiel 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden. Taman syurga ada ni lagi cerita dia, iaitu taman Allah. Jadi Taman Eden ni ikut agama Kristian ialah taman Allah. Taman Allah tu syurga lah. Penuh dengan batu permata yang berharga, batu-batu delima merah, krisolit, yapis hijau, semua ni batu-batu cantik ni. Permata virus, saya nak sebut minta erti ni, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, malakit, semua batu cantik-cantik, sama macam gambaran mengikut Islam. Dalam agama Islam dia kata syurga ni dia punya tanah-tanah tu diperbuat daripada batu-batu cantik-cantik. Dalam Kristian pun sama. Kemudian dalam Yesaya, dalam kitab Yesaya dikatakan padang gurunya akan menjadi seperti Taman Eden. Syurga Adni lagi. Jadi dalam kitab Bible ni dia banyak cerita pasal syurga Adni. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan, iaitu syurga. Kegembiraan dan sukacita, puji-pujian, syukur dan nyanyian-nyanyian terdengar di situ. Ini pun sama macam agama Islam. Siapa duduk dalam syurga ni dia rasa seronok, dan yang ada dalam syurga ni hanyalah sukacita. Dan orang duduk dalam syurga dia puji-puji, dia bersyukur, alhamdulillah. Kitab Bible dia tak sebut lah alhamdulillah, tapi sebenarnya yang itulah ucapan ni. Dan nyanyian-nyanyian, dia sebut nyanyian-nyanyian ni itulah alhamdulillah, subhanallah. Masing-masing penghuni syurga sebut yang tu. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 29. Tetapi aku berkata kepada kamu bahawa daripada ketika ini tiada lagi aku minum air buah anggur, sehingga sampai kepada hari aku minum dia yang baharu bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Yang ni kata Nabi Isa. Nabi Isa cakap kepada sahabat-sahabat dia, dekat dunia ni aku tak akan minum arak. Dia kata air anggur, arak. Tapi aku akan minum arak bila dalam kerajaan Tuhanku. Kerajaan Tuhan tu apa dia? Syurga.